Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh dengar? Dengar suara? Ya, dengar tak? Dengar Ustaz tak? dengar suara saya? Dengar. Dengar. Okey. Kalau Ustaz bersedia, kita boleh mula? Dengar. Kita mula dah. Ya, sebab Ya. kita perlahan lah orang masuk nanti insya-Allah. Ya. Okey. Kita surah yang berikutnya surah apa? Surah Al-Mu'minun dah selesai rasanya. Ya, dah. Saya baru cek sudah. Minta maaf. Okey, kita pergi kepada surah An-Nur. An-Nur, ya. Surah An-Nur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan, kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah pada petang ini. Kita sekali lagi dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana kita akan melanjutkan pengetahuan kita, pembelajaran kita, iaitu dengan kita mengenali nama-nama surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya, kita ingin mengetahui tentang apakah tema bagi surah-surah yang kita akan bincangkan pada petang ini. Dalam masa yang sama, kita akan mengulas ayat-ayat yang ada kaitan dengan nama-nama surah ini. Moga-moga pertemuan kita, kelas kita ini dapat memberikan kita banyak manfaat untuk kita memahami surah-surah di dalam Al-Quran. Pada petang ni kita akan sambung dengan surah yang ke-24, iaitu surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah ini adalah surah yang ke-24. Dia berada pada juzuk yang ke-18, surah nombor 24. Surah An-Nur, nama An-Nur itu kita semua sedia maklum. Ramai orang nama depannya ada Nur, ada nama Nurul, kadang-kadang nama Nur. Nur ini dia adalah cahaya. Kenapa tidak digunakan dalam bentuk bilangan banyak? Plural bagi Nur. Sebenarnya inilah hikmah dia. Kenapa surah ini tidak dinamakan surah cahaya-cahaya? Sebab kalau nur yang banyak dinamakan anwar. Kalau nur satu, an-nur tu cahaya. Tapi kalau banyak cahaya, anwar. Kita tak jumpa di dalam Al-Quran Allah menggunakan bilangan banyak bagi cahaya. Kenapa? Tetapi kalau Allah sebut gelap, lawan cahaya itu adalah gelap. Kan? Tapi kalau gelap, Allah menggunakan bilangan banyak gelap-gelap, iaitu az-zulumat. Satu gelap kita panggil az-zulm. Tapi banyak gelap dia panggil az-zulumat. Tetapi cahaya dia tidak di bilangan banyak. Sebab apa? Kerana cahaya ini dia hanyalah satu. Iaitu cahaya itu sumbernya adalah dari Allah. Cahaya itu ada pada Allah.
tidak ada cahaya boleh ambil kepada makhluk lain. Tidak ada. Sebab tu cahaya ini disebut dengan bilangan satu. Dia tidak sebut dengan bilangan banyak seperti kegelapan. Itulah di antara hikmah kenapa cahaya di dalam Quran tidak disebut dengan bilangan cahaya-cahaya. Hanya digunakan An-Nur. An-Nur ini, dia adalah nama yang tidak ada nama lain. Memang para ulama menyebut nama ini merupakan nama yang tauqifi sebab di dalam surah An-Nur ada nama dia. Baik, kita lihat kepada sebab apa, justifikasi, alasan kenapa ia dinamakan dengan nama Nur, cahaya, kerana surah ini dia menyebut tentang cahaya. Alah, sebab nama penama surah, maka dia disebut tentang cahaya. Ini kita sedia maklum. Okey, menyebut tentang cahaya. Okey, kita lihat kepada ayat-ayat. Yang mana kalau kita buka dalam surah An-Nur, surah An-Nur ini, dia kenapa namanya sebagai cahaya? Kerana dalam surah ini dia banyak menyebut tentang cahaya. Bukan kita kata cahaya tu menggunakan bilangan banyak. Tetapi Allah mengulang-ulang. Banyak tu maksudnya Allah mengulang-ulang menyebut tentang cahaya itu. Banyak disebutkan dalam surah An-Nur. Okey, contohnya kita akan jumpa sebanyak 7 kali. Allah menyebut tentang perkataan An-Nur. Pada ayat nombor 35, kita akan dapati ada 5 kali pengulangan perkataan Nur. Dan pada ayat nombor 40, kita akan jumpa 2 kali Allah mengulang tentang perkataan An-Nur. Tidak ada surah lain yang mengulang perkataan An-Nur banyaknya seperti surah An-Nur. Oleh kerana banyaknya diulang perkataan An-Nur, maka surah itu diletakkan dengan nama An-Nur. Surah cahaya. Kita lihat contoh ayat. Kita ambil ayat 35 ni. Kenapa dengan ayat nombor 35? Kerana daripada ayat nombor 35 inilah kita boleh dapat perkataan An-Nur yang menjadi kepada sumber penamaan surah itu dengan nama An-Nur. Kita lihat ayat nombor 35. Sesiapa yang ada Al-Quran, siapa yang ada Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka ayat 35 ini, tuan-tuan boleh jumpa pada muka surat nombor 354. 354 akan jumpa ayat nombor 35. Dalam ayat ini, saya telah tunjukkan contoh perkataan Nur yang diulang sebanyak 5 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu nar. Lepas tu jumpa sekali lagi 3 perkataan Nur. Nur ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Okay, jumpa perkataan Nur diulang sebanyak 5 kali pada ayat nombor 35. Okey. Ayat 35 ni sebenarnya Nur ini nur yang bagaimana? Okey. Kalau kita tengok ayat yang depan ni, Allahu nur samawati wal ardi. Kalau kita tengok pada terjemahan, Allah lah cahaya bagi langit dan bumi.
Jadi dia telah diterjemahkan dengan Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Jadi sumber bagi segala cahaya adalah Allah. Allah itu adalah sumber cahaya bagi langit dan bumi. Okey, kita ambil yang ni dulu. Langit dan bumi ni. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maksudnya begini. Kalau kita baca dalam tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar, beliau bawa satu analogi yang sangat cantik. Contoh, dia kata macam ni. Macam kita kan, rumah kita besar, kan kita ada rumah, dekat rumah tu ada penyeri dia. Kan, dekat rumah tuan-tuan, siapa penyeri rumah tuan-tuan dan perempuan? Yang kalau tak ada dia ni tidak berseri. Kan contoh. Contohnya macam kita kan, kita nak balik kampung, kita nak raya, siapa penyeri untuk raya tu? Sebab ada bapa kita, ada mak kita, contoh kan. Kalau tak ada mereka, jadi raya itu tidak berseri, contoh. Maka analogi ni, Buya Hamka, dia bawa analogi kepada Allah ni adalah cahaya bagi langit dan bumi. Maknanya, kalaulah bukan dari Allah tu, maknanya langit dan bumi ni akan menjadi gelap, tidak berseri. Okey, jelas? Itulah Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Maknanya, maksudnya, kalau nak langit ni dia hidup, perlukan Allah. Kalau bumi ni dia nak hidup, perlukan Allah. Tapi Allah tu dia akan mati tak? Tak, Allah tu kekal. Allah, cahaya dia tidak habis. Jadi itu ayat yang pertama untuk Allah menerangi langit dan bumi. Kemudian Allah mendatangkan permisalan. Allah buat perumpamaan macam mana cahaya dia yang kuat, yang besar tadi itu, yang tidak akan terpadam sampai bila-bila, maka Allah buat perumpamaan. Kalau orang tanya perumpamaan, kita jumpa perkataan bandingan. Lepas tu kita jumpa pada ayat tu Allah kata, masalu, misal, permisalan cahaya Allah tadi tu, jumpa perkataan misal. Lepas tu dekat bawah sekali pun kita jumpa perkataan wa yadribullahul amsal. Amsal ni maksudnya permisalan. Allah membuat permisalan, perumpamaan. Permisalan perumpamaan apa? Nak menunjukkan bahawa cahaya Allah tu macam mana dia punya besar dia, hebat dia, maka Allah buat satu perbandingan. Sebab perbandingan ni kalau tak digunakan, permisalan ini kalau tak digunakan, mungkin kita tak faham. Kita tak nampak macam mana cahaya Allah yang terang tu. Okey, maka Allah membuat satu perbandingan. Allah kata bandingan. Maksudnya perumpamaan nur Allah, iaitu cahaya Allah. Okey, dalam tafsir, para ulama kata cahaya Allah tu masalu nurihi. Nurihi ni perumpamaan cahaya dia tadi tu, diumpamakan seperti Allah berikan hidayah. Sumber hidayah tu macam Quran. Tu maksud dia. Maksudnya cahaya Allah tu adalah hidayah. Allah beri iman. Allah bagi hidayah. Sebab iman dan hidayah tu daripada Allah. Allah lah satu-satunya sumber pemberi hidayah, pemberi petunjuk. Jadi hidayah itu, petunjuk itu dia umpamakan seperti cahaya Allah. Yang cahaya Allah itu, Allah Ta'ala kata nur, iaitu cahaya Allah tadi itu adalah seumpama sebuah mishkat. Mishkat ni dia adalah satu tempat, dia adalah satu lubang yang kalau dekat rumah ni dia ada satu tempat lubang atau dipanggil mishkat. Yang lubang tu dia tegak. Dia tidak akan tembus ke belakang, dia tidak akan tembus ke depan. Itu dia panggil mishkat. Dia ada satu tempat. Mishkat tu dia seperti satu lubang yang ada dekat dinding rumah yang tidak tembus ke sebelah dia. Ni macam dia letak tempat letak barang, tempat letak lampu.
Tu miskat tadi. Yang miskat ni dia nanti dia akan jadi sebagai sumber cahaya. Okey, miskat ni dia ada sebuah lampu. Lampu dalam Quran tu tuan-tuan panggil adalah fiha, pada miskat tadi misbah. Ada apa? Ada lampu, sebuah lampu. Okey. Kemudian lampu itu pula fizzujajah. Lampu tu pula dia berada di dalam tabung kaca. Tabung kaca tu az-zujajah. Lampu itu adalah misbah. Macam kita tengok kan, ada lampu, tapi lampu tu dia ada kaca dia, ada tabung kaca. Nampak tak? Tabung kaca tu adalah az-zujajah. Lampu itu adalah al-misbah. Okey. Yang mana al-misbah itu diletakkan pada satu lubang yang tidak tembus lubang tu ke sebelah. Itu panggil miskat. Jelas ya? Nampak gambaran dia. Lepas tu pula Allah Ta'ala kata, yang tabung kaca tadi tu, kan kalau kita tengok kan, setengahnya kan ada lampu, lepas tu ada cover lampu tu kan. Yang kaca, yang keliling kaca tu, yang keliling lampu itu, kata Allah, yang az-zujajah tu pula apa? Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durriyun. Allah kata pula, tabung kaca itu pula yang diletakkan lampu di dalam tadi tu umpama bintang yang bersinar terang. Okey. Maknanya okey, lampu memanglah fungsi lampu tu untuk keluarkan cahaya. Okey. Tetapi balang kaca tu, tabung kaca yang mengelilingi lampu tadi tu, dia sudah pun terang. Okey? Nampak tak? Dia sudah pun terang. Maksudnya kalau lampu tak hidup pun, kalau lampu tu tak hidup, tabung kaca tadi pun sudahlah dapat mengeluarkan cahaya. Dia sudah terang. Lepas tu Allah pula mengatakan bahawa lampu itu yang duduk dalam tabung kaca tadi, yang tabung kaca tu sudah bersinar terang seperti bintang, yang mana lampu itu pula dinyalakan dengan yuqadu, dinyalakan min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dinyalakan dengan minyak yang berasal daripada pokok yang banyak manfaatnya, maknanya pokok yang banyak berkatnya, iaitu pokok zaitun. Okay, kita faham dulu tentang maklumat ni. Dia agak panjang sikit ulasan dia, tapi nak menerangkan cahaya Allah yang terang tu, kita sebab kita tak nampak cahaya Allah yang terang tu. Kita tak nampak hidayah Allah. Tak boleh nak pandang, tak boleh nak pegang. Jadi nak fahamkan manusia tu, digunakan perumpamaan. Sebab kalau kita tengok lampu, kita tahulah lampu tu keluar cahaya. Kan? Okey. Jadi Allah Ta'ala kata lampu tu, lampu itu, cahayanya itu dikeluarkan sebab dia dinyalakan dengan minyak zaitun lah. Dengan minyak yang berasal daripada pokok yang Allah berkati, iaitu pokok zaitun. Okey, pokok zaitun. Yang pokok zaitun tu pula, kalau kita baca ayat dia, bukan sahaja dapat cahaya matahari semasa naik matahari itu, ataupun bukan sahaja semasa turun matahari itu. Maksudnya Allah nak kata, pokok zaitun tu, dia sentiasa dapat cahaya matahari. Sama ada ketika matahari itu dia sedang naik, ataupun matahari itu dia sedang turun. Dia selalu dapat cahaya matahari. Sebab tu diletakkan dalam kurungan tu, dia sentiasa terdedah kepada matahari. Maknanya, jelas kat situ lepas tu kita sambung lagi. Perumpamaan ni. Allah Ta'ala kata, disebabkan pokok zaitun, yang selalu kena cahaya matahari tadi, yang pokok zaitun tu dia menghasilkan minyak, Allah Ta'ala kata, hampir-hampir minyak itu sendiri dia boleh keluarkan cahaya. Walaupun minyak tu tak disentuh dengan api. Kita tengok ayat je.
Okey. Kita baca ayat dia. Allah Ta'ala kata, yakadu, hampir-hampir, zaituha, minyak yang zaitun tadi tu, minyak daripada pokok zaitun tadi, yang pokok tu selalu kena cahaya matahari, tak pernah tak kena cahaya matahari tadi tu, dia sendiri pun sudah yudhi'u, dia sudah mengeluarkan cahaya, walau lam tamsashu nar, walaupun dia tidak disentuh dengan api. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata nurun ala nur. Allah Ta'ala kata cahaya, Allah Ta'ala kata cahaya berlapis dengan cahaya. Okey, maksud dia Allah Ta'ala nak kata kalau Allah beri hidayah ni, kalau Allah bagi petunjuk Allah ni, itulah cahaya Allah. Okey? Lubang kaca lampu tadi ia umpama hati kita. Okey, umpama hati kita. Maknanya cahaya Allah ni apabila dia masuk macam masuk ikut miskat tadi lubang kan. Apabila Allah masuk dalam hati kita duduk di dada kan, duduk di badan kita. Yang mana hati kita ni kalau Allah dah beri cahaya, Allah dah beri hidayah, Allah bagi petunjuk dengan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka hati kita akan menjadi terang hati kita ni. Terang hati kita. Dia punya terang tu, Allah bawa contoh lah. Allah bawa contoh, dia lampu, yang lampu tu sendiri keluar cahaya, lepas tu pula balang kaca yang duduk, yang tutup lampu tu sendiri sudah pun bercahaya seperti cahaya bintang. Lepas tu pula lampu itu dia akan boleh dinyalakan dengan minyak. Dinyalakan dengan minyak tu, kalau hati kita ni, hati kita yang sudah dapat cahaya dengan hidayah tadi, dia akan lebih bercahaya, dia lebih bercahaya, dia lebih bercahaya. Kalau kita ada ilmu, kita tambah pengetahuan kita, maka dia akan lebih-lebih bercahaya seperti mana minyak zaitun digunakan untuk menyalakan lampu tadi tu. Jelas tak? Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa cahaya Allah ni dia punya kuat, hidayah Allah, petunjuk Allah ni dia punya kuat yang sampai dekat hati tadi. Itulah perumpamaan yang Allah nak bagi tahu kepada kita tentang ayat nombor 35. Lepas tu Allah bagi tahu. Apa maksud cahaya berlapis cahaya? Cahaya berlapis cahaya tadi maksudnya kan, okey, maksudnya adalah minyak tu sendiri dah seperti boleh mengeluarkan cahaya. Itu dah cahaya dah. Lepas tu pula balang tu sendiri adalah dah bercahaya. Lepas tu lampu tu sendiri sudah pun bercahaya. Itu dia panggil cahaya berlapis cahaya. Itulah besarnya, itulah pentingnya kedudukan petunjuk daripada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan Allah memimpin kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah ni dia akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lepas tu Allah kata Allah membuat Allah membuat pelbagai perumpamaan untuk manusia dan Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, ini tentang cahaya Allah. Okey. Ini kita belajar nama surah. Sebab itu saya telah kempen kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin Dr. Nolin pun dah hebah kepada tuan-tuan supaya ikut kelas sinopsis setiap malam. Sebab kelas sinopsis setiap malam ini akan memberikan lagi kita kefahaman dengan apa yang kita belajar. Tapi waktu kita belajar sinopsis, kita tak ulas ayat 35 ni. Kita cuma kata surah tu surah An-Nur, surah itu ada peraturan, surah itu ada hukum-hukuman. Kerana ia adalah petunjuk dari Allah. Jangan dilanggar. Tetapi apabila kita belajar nama surah, kita akan dapat lagi maklumat. Memang kalau hukuman Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, syariat Allah ni jangan sampai langgar walaupun sikit. Sebab dia adalah cahaya. Maksudnya kalau kita tak ambil cahaya tadi tu, habis kita. Kerana gambaran cahaya itu Allah nyatakan pada ayat nombor 35.
untuk kita belajar lagi tentang nama cahaya ni, kita nak kata, okey, pada ayat 35 ni kita jelas ya tentang nur tadi, cahaya tadi. Okey, cahaya. Tapi kalau kita kaitkan nama surah dengan kandungan surah An-Nur, cahaya tadi ia merujuk kepada peraturan hukuman yang telah Allah tetapkan. Sebab itu kalau kita ambil contoh, baca dalam surah An-Nur, kita jumpa mula-mula Allah sebut tentang hukuman zina. Itu adalah petunjuk Allah tu. Nak buat macam mana kalau lelaki yang berzina, perempuan berzina dengan lelaki yang berzina. Itu adalah petunjuk Allah. Itu adalah cahaya dari Allah. Siapa tak guna undang-undang tu, dia tak pakai segala peraturan yang telah Allah tetapkan, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Sebab cahaya Allah itu terang. Terangkan hidup kita. Terangkan sebagainya. Itulah perumpamaan dia. Okey, lepas tu kalau kita nak tengok dua lagi tempat yang ada perkataan nur, boleh tengok pada ayat nombor 40. Ayat 40 ni, kalau siapa yang dah ikut kelas sinopsis ayat 40 ni, ayat 40 ni kalau tuan-tuan baca, Allah Ta'ala cerita tentang ayat 40 ni dia lawan kepada ayat 35. Lawan tu maksudnya kalau ayat 35 Allah nak cerita tentang siapa yang dapat cahaya Allah ni, dia punya cahaya tadi tu cahaya di atas cahaya. Tapi ayat nombor 40 ni Allah bagi tahu kepada kita siapa yang tak dapat cahaya Allah, dia akan berada dalam gelap. Dia punya gambaran gelap tu, ya Allah, dahsyatnya. Pada ayat 40. Cuma dalam nota ni saya tak bawa lah, ada juga terjemahan dia. Ada. Saya sempat masuk terjemahan dia. Kita tengok terjemahan dia. Kita tengok terjemahan dia. Okay, kalau kita baca dekat ayat nombor 40 ni, kita kena baca juga ayat 40 ni kerana kita nak dapat rasa an-nur tu. Kita nak rasa macam kita nak bagi ada penghayatan kepada pentingnya kita dengan Allah. Pentingnya kita bersama Allah. Pentingnya kita ikut kata-kata Allah. Penting. Kerana Allah itu sumber cahaya tadi. Okay, kita tengok ayat nombor 40. Okay, kalau kita baca terjemahan, kita boleh baca terjemahan kat sini dan kita akan jumpa. Nampak tak perkataan zulumat? Zulumat ni adalah kegelapan-kegelapan. Kalau kita bacakan, dahsyat perumpamaan ni Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata, ini orang yang dia sendiri menolak cahaya Tuhan. Dia menolak iman yang dia perlu ambil. Allah hantar cahaya. Cahaya tu ada kat mana? Ada dekat Quran. Tolak Quran tu. Cahaya Allah itu dengan Allah utuskan Rasul. Tolak Rasul tu. Jadi kalau dah tolak sumber cahaya, iaitu Quran, dah tolak sumber cahaya itu adalah Rasul, maka kita tengok ayat 40 ni Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata adalah umpama keadaan orang yang berada dalam gelap gelita di dalam lautan yang dalam. Yang lautan dalam itu pula diliputi oleh ombak yang bertindih dengan ombak. Sebelah atas lautan yang gelap tadi tu ada awan yang tebal. Okay, kita tengok ya, duduk dalam laut. Macam kita tengok kisah, tahu kan kisah kapal selam di Indonesia yang baru ni yang tenggelam kan? Nak carikan kan laut tu dalam. Laut tu dalam, lagi gelap. Jadi Allah umpamakan orang yang tak nak ambil cahaya Allah tadi tu, dia umpama dia duduk dalam lautan yang gelap, lautan yang dalam yang gelap gelita. Lepas tu pula atas laut tu ada ombak saling bertindih. Dan di atas ombak tu, maksudnya di atas tu pula ada awan yang tebal. Lepas tu Allah Ta'ala kata, keadaan yang gelap tu Allah Ta'ala kata, berlapis-lapis gelap dia. Apabila orang yang mengeluarkan tangan dia, dia hampir tidak dapat dilihat. Itu tangan dia ke apa? Kenapa Allah Ta'ala kata tidak dapat dilihat? Sebab dia berada dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan tu pula duduk di dalam laut pula. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ingatlah, sesiapa yang tidak mendapat cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah. Maka dia memang tidak akan dapat mendapat sebarang cahaya. Itu yang Allah Ta'ala kata, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
fama lahum min nur. Siapa yang tidak mendapat cahaya Allah, maka dia tidak akan mendapat sebarang cahaya. So dia akan berada dalam kegelapan. Kita tuan jelas ayat 35 dengan ayat nombor 40. Sebab itu sumber cahaya yang Allah hantar kepada kita adalah Quran. Allah hantar kepada kita sumber cahaya adalah Rasul. Jadi kalau kita boleh betul-betul ikut Quran, kita dapatlah cahaya yang tak terpadam-padam yang kita baca ayat nombor 35 tadi itu. Kalau kita ikut semua yang Rasul suruh, kerana Rasul itu membawa cahaya, kita selamat. Kalau kita tinggalkan apa yang Rasul suruh kita tinggalkan, kita berada dalam cahaya. Lepas tu kalau kita buat seperti Rasulullah buat, kita mendapat cahaya. Jadi moga-moga ayat 35 dengan ayat nombor 40 ni menjelaskan kepada kita tentang nama An-Nur itu. Sebab kalau kita baca hanya terjemahan cahaya, dengan kalau kita tak faham ayat 35 tadi tu, dengan ayat nombor 40 tu, mungkin kita anggap cahaya itu cahaya, macam cahaya biasa-biasa cahaya. Tetapi kita baca ayat nombor 40, di sini kita dapat pengajaran apa? Memang kita memerlukan cahaya dari Allah. Jangan lari daripada cahaya Allah. Okey, kita nak jelaskan lagi. Kita nak tengok lagi. Cahaya Allah Ta'ala ni, punyalah Allah nak kata cahaya Allah Ta'ala ni terang. Okey, kita perlukan cahaya kan? Cahaya tu memandu kita. Kalau kita bawa kereta tengah malam, perlukan cahaya. Kadang-kadang hujan pun perlukan cahaya. Kan? Dalam rumah kita perlukan cahaya. Maka untuk Allah jelaskan lagi macam mana cahaya Allah Ta'ala ni, petunjuk Allah Ta'ala ini, maka kita lihat ada beberapa maklumat lain dalam surah An-Nur. Walaupun kita tak belajar dah pada penamaan surah, tapi kita nak kuatkan lagi tentang An-Nur tadi, kita lihat. Dalam surah An-Nur, kita akan jumpa Allah mengulang perkataan mubayyinat. Mubayyinat. Yang menjelaskan. Allah ulang sebanyak 2 kali. Tengok. Maksudnya cahaya Allah tu, cahaya Allah tadi, petunjuk Allah Ta'ala tadi, fungsinya untuk apa? Digunakan perkataan mubayyinatun. Yang untuk menjelaskan. Kita boleh jumpa pada ayat 34 dan 46. Okey, jelas tak? Maknanya di sini, kita tengok bagaimana bijaksananya Allah dalam dia, apabila disebut cahaya, kita akan dapati ayat-ayat dia nanti, dia pergi kepada cahaya tu. Seperti mana Allah menggunakan perkataan mubayyinat, yang menjelaskan. Okey. Lepas tu surah paling banyak pula menggunakan mubayyinat. Lepas tu kalau kita tengok contoh lain. Kita tengok ciri yang lain, Allah Ta'ala nak terangkan tahap cahaya Allah Ta'ala tu, Allah menggunakan lagi perkataan apa? Surah kedua yang paling banyak, Allah menggunakan perkataan yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat. Tuan-tuan, pentingnya perkataan menjelaskan ni. Sebab perkataan menjelas tu menunjukkan apa? Jelas, terang. Tapi kenapa Allah Ta'ala menggunakan ayat itu? Nak menunjukkan bahawa daripada nama surah tadi tu, Nur tadi tu, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada kamu, sehinggakan Allah ulang. Di antara surah yang kedua terbanyak, Allah gunakan perkataan yubayyinullahu lakumul ayat. 4 kali. 4 kali tu dekat mana? Cari pada ayat-ayat ini. 18, 58, 59 dan 60, 61. Kemudian, kita tengok contoh dia. Contoh dia ayat dia lah. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Jadi persoalan dia adalah tentang kenapa Allah terang perkataan yubayyinu. Kerana dia ada kaitan tentang cahaya Allah tu. Cahaya Allah Ta'ala ni, kalau dia dapat, dia jelas. Terang tu dan dia jelas. Jadi petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala ni,
Al-Quran menjelaskan. Rasulullah sebagai sumber cahaya kerjanya adalah untuk menjelaskan. Okey, maknanya memang tak ada yang tak nampak lah. Jelas. Lepas tu kita tengok contoh lain dalam surah An-Nur untuk kita kuatkan tentang nama surah An-Nur tadi. Okey, kita tengok contoh bagaimana hukum hakam dalam surah An-Nur ini dia pergi kepada cahaya. Macam mana pergi kepada cahaya? Kita tengok contoh Contoh hukum hakam yang kita memerlukan kepada saksi. Perlu ada saksi. Kenapa perlu ada saksi? Okey, kita lihat dulu contoh ayat dia. Contoh pertama, kalau kita tengok ayat 4, contoh orang yang tuduh perempuan lain itu dia berzina. Perempuan itu dia tidak berzina, dia suci. Tapi ada orang tuduh perempuan itu dia berzina. Maka Allah Ta'ala suruh bawa apa? Allah Ta'ala kata, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kalau mereka yang tuduh perempuan itu berzina, tetapi mereka yang cakap itu tak bawa 4 orang saksi, orang yang cakap tadi tu kena buat apa? Kata Allah, rotan dia, sebat dia samanina jaldah dengan 40 kali sebatan. Bukan sekadar tu je. Lepas ni, yang tuduh perempuan suci itu berzina, dia tak boleh lagi dijadikan sebagai saksi. Okey. Kita sebenarnya yang kita nak ambil pengajaran dekat sini adalah, persoalannya adalah kenapa perlu ada saksi? Apa fungsi saksi? Apa fungsi saksi, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tahu fungsi saksi untuk apa? Untuk membuktikan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Betul tak? Itu fungsi saksi. Jadi apa kaitan saksi dengan cahaya? Apa kaitan saksi dengan cahaya? Cahaya itu terang, nampak, jelas. Jadi fungsi saksi adalah untuk membuktikan, menjelaskan bahawa memang perempuan itu dia telah melakukan zina. Nampak tak bijaksananya Allah Ta'ala ketika dia sebut ayat pun kena dengan nama surah tu. Cahaya. Sebab saksi ini dia umpama cahaya. Cahaya itu dia memberikan penjelasan. Kalau tidak, sama-samalah kita tak ada saksi. Ya ke dia buat? Ya ke dia tak buat? Sebab sama-samar. Sebab kita tak nampak dia. Maka perlukan saksi. Jadi saksi itu ada kaitan tak dengan cahaya? Okey, kita tengok satu lagi contoh hukum yang perlukan saksi. Ayat nombor 6, ini cerita tentang suami yang kalau dia menuduh isteri dia berzina. Tapi suami itu dia tak ada saksi. Dia seorang je yang tahu. Tapi dia tidak ada saksi-saksi lain. Maka Allah minta apa? Ini dia panggil hukum li'an. Li'an tu bersumpah. Jadi Allah Ta'ala kata, dan orang yang menuduh isteri dia berzina. Sedangkan dia itu tak ada saksi-saksi. Allah kata, walam yakulau syuhada. Dia tak ada saksi. Dia seorang je. Dia seorang je ada bukti. Dia seorang je ada saksi. Maka Allah Ta'ala buat kata apa? Allah Ta'ala kata, fasyahadatu. Maka saksi, sebab dia tak ada bawa saksi, dia seorang saja saksi suami tu, tapi apa saksi dia? Saksi dia adalah dia kena bersumpah dengan nama Allah yang dia cakap tu adalah betul sebanyak 4 kali. Okey, kita bukan nak ulas hukum ini, tapi kita nak lihat tentang mengapa Allah Ta'ala menekankan kena ada saksi. Kerana saksi ini sebagai pembuktian. Apabila ada bukti, tak samar lagi lah. Memang isteri dia lakukan. Jadi tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, berdasarkan ayat yang telah kita terangkan tadi, kita sudah dapat mengetahui tentang nama surah An-Nur tadi tu. Cahaya tadi. Kalau kita tak belajar nama, mungkin kita penghayatan kita
Okey, untuk kita rasa aku memang perlu buat apa yang Allah suruh kan. Sebab tu zaman sampai sekarang ni Malaysia tak boleh lagi buat hukum ni. Ni contohnya yang sebat-sebat ni, yang berzina tadi tu tak ada. Sebab apa? Sebab kita rasa macam ya ke? Ya ke? Kan? Logik lagi ke hukum Allah Ta'ala ni? Applicable lagi ke? Sesuai lagi ke? Nanti negara lain cakap apa? Nanti orang cakap apa? Nanti masyarakat bukan Islam cakap apa? Yang kau cakap apa itulah bermasalah. Sebab ni cahaya Allah. Kalau kau tak buat itu yang Allah Ta'ala gambarkan macam ayat 40 tadi tu. Sampai bila-bilalah negara kita ini penuh dengan masalah sosial dia. Anak luar nikah tak habis-habis. Bertiap-tiap tahun naik, keluar fakta. Sebab apa? Sebab ada punca dia. Puncanya apa? Sebab kamu tak ambil cahaya Allah Ta'ala tu. Kamu tak gunakan cahaya Allah Ta'ala tu. Cahaya Allah Ta'ala tu apa? Tu Allah bagi petunjuk. Kalau orang berzina nak kena buat apa? Perempuan berzina nak kena buat apa? Itulah petunjuk dia. Okey, jadi moga-moga kita dapat maklumat tentang penamaan An-Nur ni kan. Jadi kita baca surah An-Nur ni, segala kandungan surah An-Nur ni memang kita kena amalkan. Lepas tu kalau tuan baca surah An-Nur, kalau tuan belajar dekat sinopsis tu, ada banyak lagi contoh-contoh petunjuk-petunjuk Allah yang Allah ajar. Kan? Hatta kan, kalau anak kita yang belum baligh, masih sekolah tadika lah contoh kan, dia nak masuk bilik mak dan ayah dia, Allah Ta'ala letakkan rule, peraturan, 3 masa. Anak tu kalau nak masuk, dia kena minta izin. Kalau bukan 3 masa tu tak apalah, masuk je rempuh je macam tu tak apa. 3 masa tu bila? Pada waktu sebelum subuh, pada waktu tengah hari, waktu panas tanggalkan pakaian, dan waktu tidur. Contoh macam tu kan. Tengok. Betapa perlunya cahaya daripada Allah. Petunjuk dari Allah. Peraturan dari Allah. Dan segala-galanya adalah dari Allah. Sehingga kan perlunya ada saksi. Sebab kalau tak ada saksi, dia adalah kes yang tidak dapat dibuktikan sama-sama. Itulah cahaya Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada tujuan surah An-Nur ini. Selepas kita belajar nama tadi, maka datanglah kepada tujuan ataupun kepada tema surah ini. Sebenarnya kita orang Islam memang perlu bergantung sepenuhnya kepada sumber cahaya langit dan bumi itu, iaitu Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Okey, habislah surah An-Nur. Moga-moga kita dapat maklumat tentang penamaan surah An-Nur. Jelas ya? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, apa contoh-contoh cahaya yang Allah Ta'ala telah bawa dalam hidup kita, maka kenalah ikuti kelas sinopsis tu. Tapi kita dah lepas dah, kita dah habis dah surah An-Nur. Kita dah bincang, nanti boleh tengok balik pengulangan dia. Jadi satu bonus bagi tuan-tuan yang ikut kelas nama-nama surah. Ya, belajar. Jadi kita combinekan 2 maklumat itu, nama surah dengan sinopsis combine, sebab habis saja nama surah ini, kita terus pergi kepada modul mentadabbur ayat by ayat. InsyaAllah tahun ni kita akan masuk dah kepada tadabbur ayat berayat. Tapi mantapkan dulu nama surah itu, kandungan surah itu, tujuan ataupun tema surah itu, supaya apabila kita baca ayat nanti, kita akan lebih dapat rasa ayat tu. Kita akan dapat lebih ada penghayatan dia. Okey. Kita terus pergi kepada surah berikutnya, suratul Furqan. Okey. Surah Al-Furqan adalah surah yang ke-25. Apa makna Al-Furqan? Al-Furqan, kalau kita tengok dalam terjemahan, okey, Al-Furqan, kalau kita tengok dalam terjemahan Quran, Al-Furqan tu adalah pembeza. Pembeza. Kalau kita ambil maklum lagi, Al-Furqan ni dia adalah salah satu nama Al-Quran. Nama Al-Quran yang lain
Selain disebut Al-Quran, selain disebut Al-Kitab, selain disebut nama Az-Zikr, dia juga sebut dengan nama Al-Furqan. Maknanya surah Furqan ni sebenarnya surah yang menceritakan tentang Al-Quran dalam Quran. Maknanya surah Furqan ni surah yang menceritakan tentang nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Apa tu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeza. Pembeza apa? Kita tengok pada sebab penamaan surah. Surah Al-Furqan, nama surah itu adalah pembeza. Maksudnya kalau sebut pembeza, mesti ada dua pihak. Mesti ada dua yang dibezakan. Maknanya untuk membezakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Yang mana yang iman, yang mana yang kufur. Yang mana yang mana yang dipanggil hidayah, yang mana dipanggil yang dalal, kesesatan. Nampak tak? Dekat situ. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Mana yang pahala, mana yang dosa, maka Al-Furqan itulah, iaitu Al-Quran itulah fungsinya untuk membezakan mana yang Allah redha, mana yang Allah murka. Itulah Al-Furqan. Nama surah itu adalah pembeza, membezakan antara yang benar dan membezakan antara yang batil. Jadi apabila kita belajar nama surah ni pun, kita dah dapat gambaran awal. Jadi waktu kita nak baca surah Al-Furqan, yang ayat dia ada 77 kan? Ayat ada 77, kita dah dapat gambaran awal. Oh, daripada nama ni, maknanya ayat-ayat 77 ayat dalam surah Furqan ini, ayat-ayat itu dia akan buat perbandingan. Dia akan membezakan mana yang hak, mana yang batil. Perkataan hak ni dia umum lah. Dia benar kan? Benar. Benar ni yang halal tu benar, yang Allah redha tu benar. Semualah iman. Jadi surah Furqan 77 ayat ni dia nak jelaskan kepada kita tentang mana yang patut kita ikut, mana yang kita tak patut ikut. Sebab Allah Ta'ala telah membezakan dia. Jadi kita pun barulah kita buka pada ayat tu. Kita nak lihat apa dia yang dibezakan. Perkara apa yang dibezakan. Okay, kita tengok contoh. Okay. Kita ambil contoh. Sebelum kita pergi contoh, kita tengok sumber surah tu. Sumber surah tu, dia ada pada ayat yang pertama. Jumpa tak perkataan Furqan? Saya dah letakkan warna merah dan bulatkan. Pada ayat pertama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Furqan ni apa? Menurunkan Furqan merujuk kepada Al-Quran. Tetapi Furqan dekat sini merujuk kepada Quran itu membezakan antara yang hak dengan yang batil. Sebab tu Allah kata dia telah diturunkan kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya. Yang mana Furqan tadi untuk apa? Untuk yakuna lil alamin nadhira, untuk menjadi peringatan kepada sekalian alam. Alam tu siapa? Khususnya untuk jin dan manusia. Itulah Furqan. Jumpa sumber penamaan surah ayat pertama. Okey, kita tengok contoh. Contoh kebatilan dalam surah Al-Furqan. Al-Furqan tadi apa? Adalah Quran. Quran itu sebagai apa? Sebagai Furqan. Sebagai pembeza. Okey. Kita tengok 3 contoh. Kita tengok 3 ayat. Yang perkara yang batil. Saya minta tuan-tuan tolong tulis, tuan-tuan tolong catatkan. Kalau kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan atau Quran, tuan-tuan kena asingkan ayat ni. Okey, kalau ayat 3. Ayat 3 ni adalah kebatilan yang bersangkut paut dengan Allah. Maksudnya ayat 3 ni adalah perbuatan batil
yang dia ada kaitan dengan Allah. Ayat nombor 3. Okey. Ayat nombor 4 adalah perbuatan batil yang ada kaitan dengan Rasul. Itu ayat nombor 4. Okay. Ayat nombor 5 adalah perbuatan batil yang ada kaitan dengan Al-Quran. Okay, kita pergi dulu nombor 3. Nampak tak? Cantik kan susunan ayat dalam surah Furqan. Allah Ta'ala cerita ada perbuatan-perbuatan batil. Perbuatan batil ni adalah perbuatan yang Allah tidak redha. Ini perbuatan orang-orang kafir. Ini adalah perbuatan yang Allah haramkan. Itu pada perbuatan batil. Maka Al-Furqan ni, surah Al-Furqan ni dijelaskan kepada kita apa yang batilnya dan apa yang sepatutnya. Daripada nama surah tu kita dah dapat gambaran awal. Tapi kita kena pergilah kepada ayat by ayat nak cari apa yang batilnya. Okey, kalau kita baca ayat 3, orang-orang yang buat perbuatan batil ni, kan, kaitan dengan Allah Ta'ala ni adalah mereka telah mengambil Tuhan lain selain Allah. Maksud dia, mereka ada banyak Tuhan. Bukan sekadar Allah saja, tetapi mereka mengambil Tuhan-Tuhan lain. Ini ada kaitan dengan Allah. Perbuatan batil tak tu? Tentulah perbuatan batil. Jadi kita tengok ayat dia. Dalam waktu Allah terangkan ini batil, tapi Allah Ta'ala sebut kenapa dia batil. Dalam masa yang sama Allah sebut yang benar dia apa? Kita tengok ayat dia. Jadi Allah Ta'ala kata, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Okay, kita terus masuk juga kepada tadabbur ayat sedikit. Kita tengok contoh batil. Kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 3 ni, Allah Ta'ala kata perbuatan batil yang salah. Orang Arab musyrikin buat apa? Mereka telah mengambil sesuatu yang selain daripada Allah jadi Tuhan-Tuhan. Kenapa dia batil? Kenapa dia batil? Kerana dia batil, pertama perbuatan mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah tu. Kenapa tak patut buat? Maka Quran bagi tahu. Kerana Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain dari Allah tu, dia tak dapat cipta apa-apa pun. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tu, dia itu sendiri diciptakan. Faham tak ayatnya? Maknanya patung-patung lah. Kan dengan bahala-bahala patung-patung tu, kenapa dia batil? Kerana patung tu sendiri, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh cipta apa-apa pun. Bahkan patung-patung tu sendiri, dia itu diciptakan. Dan benda-benda yang diambil sebagai Tuhan tu kata Allah, kenapa dia juga dia batil? Kerana dia tidak ada kuasa apa pun. Nak datangkan satu yang bahaya, dia tak boleh buat. Dia nak datangkan sesuatu yang memberi faedah kepada diri dia pun tak boleh buat apa-apa. Lepas tu dia tak boleh nak mematikan orang, dia tak boleh nak menghidupkan orang, dia tak boleh membangkitkan semua makhluk-makhluk yang telah mati. Sebab apa? Sebab dia patung. Nampak tak kebatilan yang telah mereka lakukan? Maka surah Furqan daripada namanya memberi gambaran kepada kita, oh, inilah antara contoh kebatilan yang dikaitkan dengan Allah. So yang benarnya apa? Yang benarnya apa? Apa yang tak batil yang benarnya? Yang benarnya, pergilah sembah Allah yang satu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu dialah pencipta. Lepas tu pula Allah ada kuasa nak datang yang bahaya. Allah ada kuasa nak mendatangkan sesuatu yang berfaedah. Allah ada kuasa mematikan. Allah ada kuasa menghidupkan. Allah ada kuasa membangkitkan semua makhluk yang mati. Jalan dekat situ. Okey, kita sambung dengan ayat nombor 4. Kita tengok kebatilan yang dikaitkan dengan Rasul. Apa yang mereka buat perbuatan yang batil. Maka surah Furqan ini, dengan kita tahu nama dia tadi, menjelaskan kepada kita, oh, mana yang batil tu. Kalau ayat 4 ni, mereka telah tuduh
mereka telah tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa? Dia kata Muhammad ni buat apa? Dia kata ifkun istarah. Dia kata apa? Dia kata bahawa Quran ni Muhammad yang reka-reka. Dia kata yang direka-reka oleh Muhammad. Lepas tu yang direka-reka dialah yang buat-buat ayat tu. Ayat Quran tu dialah yang buat, dialah yang reka. Lepas tu dia ada orang-orang yang tolong dia sama-sama dengan dia. Nampak tak? Nampak tak kebatilan mereka? Itu kebatilan dikaitkan dengan dikaitkan dengan Rasul. Kita tengok kebatilan yang ketiga. Kebatilan tentang Al-Quran. Kalau tadi mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang reka Quran tu. Tapi dekat ayat 5, perkara batil dia, mereka tuduh Quran tu sendiri. Mereka kata apa? Mereka kata waqalu asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata lagi, maknanya mereka buat lagi perbuatan batil. Mereka kata apa? Al-Quran ni cerita cerita-cerita dongeng orang dahulu kala je. Dapat tak? Dia tuduh Quran tu, ini cerita dongeng ni. Quran ni cerita dongeng orang dulu-dulu. Yang telah diminta oleh Muhammad supaya dia dituliskan. Dah tulis tu, dibaca pula waktu pagi dan petang. Maknanya mereka telah menuduh Al-Quran itu adalah cerita kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nampak tak perkara batil dia? Maka ada ayat dalam surah Furqan ini menjelaskan mana yang benar. Mana yang benar dia? Adalah mana yang benar tu kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 6, kita akan jumpa Allah Ta'ala defend. Allah Ta'ala pertahankan Nabi Muhammad. Kan tadi orang tuduh Nabi Muhammad itu ayat 4 direka Quran kan? Maka ayat nombor 6 Allah Ta'ala bagi tahu, kalaulah Muhammad ni reka, kan? Allah Ta'ala tu dia tahu segala rahsia langit dan segala rahsia bumi. Tapi Quran tu diturunkan oleh Allah. Baik. Cukuplah maklumat ini untuk kita menghayati, memahami tentang apakah nama Al-Furqan itu. Jadi Al-Furqan itu merujuk kepada namanya adalah pembeza. Pembeza itu rujuk kepada siapa? Kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah Al-Furqan, iaitu membezakan mana perbuatan, perkataan yang batil dan manakah perbuatan dan perkataan yang benar. Itulah Al-Furqan. Jadi daripada nama surah itu, dia dah bagi kita gambaran awal. Apa yang kita nak faham dekat surah Al-Furqan ni kan? Jadi kita dah dapat 3 kebatilan tadi. Baik, jadi tema surah ni apa? Dia ambil balik kepada sebab penamaan surah. Mudah je. Okey, selesai. Kita pergi kepada surah yang ketiga, iaitu Suratul Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara adalah surah yang ke-26. Surah Syu'ara ni dia berada pada juzuk yang ke-19. Apa makna Syu'ara? Asy-Syu'ara, kalau kita buka Quran terjemahan, kita tengok Asy-Syu'ara tu apa? Asy-Syu'ara itu merujuk kepada para penyair. Tukang syair. Tapi merujuk kepada ramai tukang syair, dia panggil Asy-Syu'ara. Jadi apabila kita tengok, kenapa surah tu dinamakan Syu'ara? Okey? Kerana penyair-penyair di zaman Nabi SAW ini adalah satu medium, merupakan satu wasilah yang boleh digunakan untuk mempengaruhi manusia. Jadi itu pada nama surah. Kan? Kenapa surah ni ada nama surah penyair-penyair? Kenapa dengan penyair-penyair ini?
Maka waktu kita belajar sebab penamaan surah ni, oh kita tahu. Rupa-rupanya penyair-penyair ini, dia memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi kita kena galilah mana penyair-penyair ni. Kenapa dengan penyair-penyair ni? Kita tahu dah penyair itu dia boleh mempengaruhi manusia. Kalau kita nak lebih jelas, kita kena tengok pada mana ayat yang dijadikan sebagai nama surah. Kepada surah Syu'ara, kita tengok ayat dia. Tapi ayat dia duduk kat hujung. Tuan-tuan. Asy-Syu'ara ni, ayat dia duduk dekat, ayat yang tentang nama surah Syu'ara tu, dia duduk dekat hujung-hujung. Iaitu ayat nombor 224. Kita tengok ayat nombor 224 tentang Asy-Syu'ara. Okay, dalam nota tu, tuan-tuan boleh lihat, tengok. Saya dah bulatkan, besar bulatan tu perkataan Syu'ara tu. Wasy-Syu'ara. Daripada ayat 24 ni, Wasy-Syu'ara tu, jadi dia nama surah. Asy-Syu'ara tu apa? Wasy-Syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Allah Ta'ala kata, dan para penyair itu. Ni orang syair kan, dia bijak menggunakan perkataan, cantik, dia punya bait-bait syair dia. So orang Arab dulu, mereka memang sangat mementingkan seni. Mereka seni juga. Mereka ada syair. So syair-syair ni, syair-syair ni, seniman-seniman, penyair-penyair ini, dia boleh memberikan pengaruh. Jadi kita dah belajar nama surah tadi kan. Maka kita kena gali. Kenapa dengan penyair-penyair tu? Maka kita cari dulu sumber mana ayat yang kata penyair tadi. Jumpa pada ayat nombor 24. Kenapa dengan penyair itu? Allah Ta'ala kata penyair-penyair itu, orang yang terpengaruh dengan dia, orang yang ikut penyair itu adalah kata Allah di kalangan al-ghawun, adalah orang-orang yang sesat. Mereka mudah untuk terpengaruh dengan syair-syair yang dibacakan. Jadi Allah letak tentang penyair-penyair tadi. Okey. Penyair-penyair ni, kita sambung lagi ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala sebut, apa dia buat? Allah Ta'ala kata, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau melihat bahawa mereka berayau-rayau tanpa hala tujuan di setiap lembah? Maksudnya mereka cari job lah. Penyair-penyair ni, mereka nak cari income. So mereka pergi mana-mana mereka nak pergi. Income dia macam mana? Ni macam zaman Nabi dulu ni dia panggil artis-artis lah ni. Ni artis-artis yang kerjanya melalaikan orang. Tapi dia cari job, pergi merayau-rayau, cari setiap lembah. So kalau nak bagi orang suka, kan? Jadi kalau nak bagi orang suka, tentulah dia akan buatlah, dia karanglah baik-baik syair-syair dia. Memuja-muja orang ke, muja perempuan ke, puji-puji. Orang sukalah memuji-muji. Dia buatlah syair-syair dia, buat rangkap-rangkap. Kalau zaman kita sekarang ni, dalam bentuk apa? Buat melodi dia macam mana, nak buat dia punya seni kata dia macam mana, lirik dia macam mana. Jadi, Allah Ta'ala sebut, kau tak tengok penyair-penyair dia ni, orang-orang yang sesat ni, orang yang ikut dia. Lepas tu dia ni pula, dia akan pergi ke mana-mana dia akan pergi. Tanpa dia ada tujuan tentang syair dia tadi tu. Lepas tu kita tengok ayat 226, Allah Ta'ala kata apa? Lepas tu dia kata, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka memperkatakan apa yang mereka tidak lakukan. Maknanya Allah bagi tahu apa? Mereka ni, penyair-penyair ni, ialah kan, dia nak pengaruh orang, maka dia reka-reka lah, dia buat je. Supaya orang suka dekat dia. Tapi sebenarnya tak sama. Kalau dia puji orang tu, sebenarnya sebab dia nak puji lah. Kalau puji orang ni, orang akan bagi dia tip. Kan? Dia buatlah bentuk syair-syair dia. Bagi orang suka. Jadi itulah penyair yang Allah sebutkan. Okey, jadi kita dah tahu dah.
Oh, surah ni Allah Ta'ala nak suruh kita cari maklumat tentang penyair-penyair. Kenapa penyair ni? Kerana penyair-penyair ini dia boleh mempengaruhi manusia yang lain. Sedap sangat ke syair dia? Ya, kalau tak sedap, kenapa kalau syair dia tu macam tak sedap ke, tak boleh pengaruh orang, tak mempesona, tentu tak ada orang ikut. Tapi apabila dijadikan dia sebagai nama surah, tentu penyair-penyair ini dia memberikan impak kepada orang yang mendengar syair-syair tadi itu. Jadi Allah tekankan syuara tadi. Okey. Daripada sumber penamaan surah tadi itu, kan, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita ambil tahu daripada penyair-penyair itu? Jadi kita dah dapat maklumat, oh penyair ini dia beri kesan kepada masyarakat ketika itu. Setelah kita kena ambil tentang istilah penyair tadi. Sebab penyair ini kan dia buat ayat. Okey. Sekarang sebenarnya di sebalik pada penyair tadi itu, apa yang Allah Ta'ala nak kita ambil, apa sudut lain sebenarnya yang Allah nak kita tahu tentang penyair ini? Okey. Kita tengok pada pada tema surah dulu. Tengok pada tema surah. Okey. Sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ambil maklum tentang penyair-penyair, kerana penyair-penyair ini boleh bagi pengaruh, kan, dari sudut susunan syair-syair dia tadi tu. Okey. Maka Allah Ta'ala nak surah Syu'ara ni, Allah Ta'ala nak bentangkan bahawa sebenarnya ada lagi yang lebih hebat daripada bait-bait syair tadi tu. Kalau bait-bait syair tadi orang boleh terpengaruh, sedangkan dia direka-reka, orang yang penyair buat tu dia je reka, dia punya bait syair tadi orang boleh pengaruh, maka dalam surah Syu'ara ini Allah Ta'ala nak mengatakan bahawa yang sepatutnya yang dapat mempengaruhi kamu adalah Al-Quran sebenarnya. Bukan kamu terpengaruh kepada penyair-penyair itu. Tetapi sepatutnya yang kamu terkena terpengaruh, yang kamu sepatutnya kamu kena ikut, yang kamu jatuh hati suka itu adalah kepada Al-Quran. Bukan pada penyair-penyair tu. Yang penyair-penyair tadi dia tidak ada hala tuju. Kerjanya apa? Sekadar dia nak hidup, dia nak job je lah. Dia tidak membina masyarakat. Ada juga zaman sekarang macam tu. Kan artis-artis kan. Dia buatlah benda-benda, kadang-kadang lagu yang dia nyanyikan tu. Jadi contoh, kita tak kata semua tolong faham jangan salah faham. Kita tidak bagi hukuman kepada siapa, tapi kita nak buat contoh. Ada tak masyarakat sekarang artis-artis yang dia kerja dia kulu ke hilir, dia tak bagi faedah pun. Lagu yang dia rakamkan, yang keluar dekat YouTube, yang keluar dekat radio, dia tak bawa menyentuh iman. Ada tak bawa dekat pada Allah? Kadang-kadang tak ada. Bahkan kadang-kadang lagu-lagu yang dia tahu. Sebab tu orang buat muzik ni dia tahu training kat mana. Oh, pergi lagu cinta. So dia buat lagu cinta tu. Dia buat lagu macam tu. Jadi orang pun terpedaya feel. Kalau tengok view tu sampai juta-juta orang duk ulang. Tetapi yang sepatutnya yang kita kena ulang dengar adalah Quran. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok YouTube, lagu-lagu dengan tengok YouTube yang ada keluar ayat Quran, orang duk ngaji Quran tu, berapa banyak yang view? Quran ke lagu-lagu? Sampai juta-juta orang dengar lagu-lagu tu kan. Kenapa orang tengok? Sebab ada pengaruh. Ada pengaruh pada lagu tu. Tapi sepatutnya, tengok. Quran cerita. Sepatutnya Quran itulah yang kamu sepatutnya lebih terpengaruh. Kerana Quran itu adalah Quran yang terang. Quran yang jelas, yang turunnya dari Allah. Kalau bait syair tadi, orang reka-reka. Kan? Dia mengada-adakan, Tuhan sebut tadi. Dia cakap
tapi dia tak buat apa-apa kan. Dia reka-reka dia buat untuk tarik manusia, tetapi Quran tak. Quran dia jelas, dia terang Quran. Quran tak ada nak hiding. Quran dah tak fikir tentang hati manusia. Quran kata buat, salah. Quran itu adalah terang dan jelas. Okey, untuk kita mengetahui tentang di sebalik penolakan Allah terhadap penyair-penyair tadi, okey, kita tengok ciri-ciri yang ada dalam surah Syu'ara ni, kita akan dapati Allah Ta'ala mengulang perkataan mubin yang jelas. Surah yang paling banyak adalah surah Syu'ara. Mubin Allah ulang 5 kali. Mubin. Tuan-tuan takkan jumpa dalam surah yang lain. Ada 5 tempat lah. Okay. Ayat 2, 30, 32, 115 dan 195. Kita tengok contoh dia. Kita ambil ayat mula-mula lagi. Dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata, tilka ayatul kitabil mubin. Allah Ta'ala kata, inilah ayat-ayat Al-Kitab yang jelas. Allah Ta'ala kata, dia tak macam penyair-penyair. Okey, kita tengok yang perkataan yang lain. Okey, kita buka ayat nombor 195. Sekali lagi kita jumpa perkataan mubin, iaitu Allah kaitkan sekali lagi dengan Quran. Allah kata Quran tu apa? Bilisanin arabiyyim mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Maksudnya Allah bagi tahu, Quran ni sepatutnya yang boleh mempengaruhi kamu. Kerana dia jelas, dia terang. Bahasa Arab pula tu dengan lidah bahasa kamu. Dan terang. Oleh kerana itu, untuk Allah Ta'ala menjelaskan lagi tentang Al-Quran yang jelas, dia tak seperti syair-syair tadi tu, maka Allah Ta'ala terangkan. Quran ni siapa yang bawa turun? Maka Allah Ta'ala kata, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tuhan kata sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Rabb sekalian alam. Lepas tu Allah Ta'ala kata, nazala bihi ruhul amin. Dia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Maknanya kalau kita buat syair kan, tentu kita akan ada pada tajuk, okey, siapa penerbit dia, kalau kita baca kan, macam lagu kan, ada siapa penerbit dia, siapa yang buat melodi dia, siapa yang buat lirik dia, contoh. Jadi sepatutnya yang boleh mempengaruhi umat, yang boleh mempengaruhi kita, manusia itu, kalau zaman Nabi itu adalah Al-Quran. Sebab tu Allah ulang tentang jelas-jelas tadi. Lepas tu Allah Ta'ala tekankan, Quran ini yang bawa turun tu dari Allah. Dia disampaikan oleh malaikat Jibril yang amanah. Okey, jelas tentang makna tentang surah tentang surah Asy-Syu'ara. Habislah tentang surah Asy-Syu'ara. Ya, moga-moga tuan-tuan dapat menambahkan penghayatan apabila baca surah Asy-Syu'ara. Kita tak buka lagi pada ayat dia, tapi kita tengok pada nama surah itu, kita dah lihat tentang penekanan tentang apa? Tentang penyair-penyair. Penyair-penyair ini dia rujuk kepada apa? Merujuk kepada pengaruh mereka. Tapi sebenarnya tidak semua penyair di zaman Nabi itu salah. Ada di zaman Nabi itu penyair yang bagus. Penyair yang dibenarkan dalam agama. Nabi ada penyair-penyair dia. Sebab tu kalau kita baca tadi, saya tertinggal satu ayat yang waktu kita baca dekat ayat nombor 227. Ini ayat terakhir, ayat 227. Surah Asy-Syu'ara, Allah menyebut ada penyair yang dia beriman, dia buat amal soleh, dia selalu ingat Allah. Ini ada penyair yang dia bawa kepada Allah. Yang ini dibenarkan. Tapi kebanyakan penyair yang ada di zaman Nabi itu, mereka ini tidak ada hala tuju. Yang mereka tahu, mereka nak hidup je. Tapi kalau Quran tak. Quran dia ada hala tuju dia.
Dia nak bawa manusia tu ke mana? Kalau syair-syair sekadar nak apa? Nak bagi semangat je, mungkin nak hiburkan sementara, tapi Quran tidak. Jadi itulah di antara yang kita dapat belajar daripada nama surah Asy-Syu'ara. Kita teruskan dengan surah semut. Dengan surah semut, surah An-Namli. Kalau kita sebut perkataan tanpa surah, dia merujuk kepada Namlu, iaitu semut. Okey. An-Namlu tu apa? Kalau kita tengok pada terjemahan, dia kata dekat situ An-Namlu tu adalah semut. Dia sebenarnya Namlu ni tuan-tuan ya, dia adalah bilangan banyak bagi semut. Jadi semut banyak apa? Semut-semut kan? Sebenarnya kalau satu semut, dia bukan Namlu. Tapi kalau banyak semut, Allah sebut dia Namlu. Untuk kita dapatkan bukti dia, kita akan buka ayat tentang dari mana ayat dalam surah Namlu ini ada perkataan Namlu tu. Lepas tu kita akan pecahkan persoalan kepada apa? Kepada kenapa semut ni Allah tak guna istilah surah satu semut. Kenapa Allah kata dia Namlun? Banyak semut. Jadi kita akan ulas. Okey, kita tengok. Dia macam surah An-Nur lah. Kenapa Nur itu digunakan singular, tak digunakan sebagai anwar, plural, cahaya-cahaya? Sebab memang tak boleh. Kerana cahaya itu dia bukan banyak. Cahaya itu daripada Allah yang satu. Sumbernya satu. Begitu juga dengan Namlu. Kenapa An-Namlu ni dia tak tulis surah seekor semut? Dia ni sebenarnya surah semut-semut. Okey, kita tengok dulu tentang nama surah An-Namlu ini. Sebenarnya dia ada nama lain. Bukan An-Namlu saja, tapi ijtihad para ulama setelah dia melihat ayat-ayat dalam surah Namlu tu banyak cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, maka para ulama menamakan surah ini juga dengan nama surah Sulaiman. Tapi nama yang berdasarkan wahyu surah An-Namli. Tapi nak sebut dengan nama Sulaiman boleh juga. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang Sulaiman? Kerana surah An-Namli ini surah yang paling terperinci menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu para ulama menamakan ia surah Sulaiman. Dan kenapa surah tu namanya surah semut? Kerana kita sedia maklum surah itu ada kisah makhluk yang kecil je, tapi dihidup berkumpulan yang dihidup secara teratur, iaitu semut-semut. Jom kita pergi kepada dari mana ayat yang ada sebut tentang semut. Tapi sebelum tu, daripada nama surah ini, kalau kita tak ulas lagi, apa yang tuan-tuan dapat faham? Surah semut-semut. Kenapa ia dengan semut-semut ni? Yang kita tahu semut tu dia kecil, betul, kan? Lepas tu dia hidup dalam berkumpulan, betul. Kenapa? Tapi nak dapat jawapan kenapa lagi, mengapa tu, itu yang kita kena perincikan. Tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu. Tentu kalau Allah menamakan ia dengan An-Namlu, tentu ada sesuatu yang kita perlu belajar tentang semut-semut ni. Ada sesuatu pada semut-semut ni. Kenapa ya? Apa kaitan dia dengan agama? Apa kaitan dia dengan iman? Baru kita akan pergi kepada ayat dia. Kita tengok sumber ayat dia. Okey, sumber ayat dia, tuan-tuan boleh jumpa dekat ayat nombor 17. Dekat ayat 17 tu, secara tidak langsung,
kita jumpa perkataan Nabi Sulaiman. Jumpa perkataan Sulaiman. Kita baca ayat nombor 17, Allah Ta'ala berfirman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal inthi wat tayri fahum yuza'un. Allah Ta'ala kata dihimpunkan bagi Sulaiman itu bala tentera dia. Mana Sulaiman ni dia ada tentera di kalangan siapa? Di kalangan jin, di kalangan manusia dan di kalangan burung. Fahum yuza'un. Lalu mereka telah diaturkan perjalanannya masing-masing. Maksudnya Nabi Allah Sulaiman telah aturkan. Burung macam mana dengan tim dia? Jin macam mana dengan tim dia? Manusia macam mana dengan tim dia? Dia telah diaturkan. Oh, hebat Nabi Sulaiman. Lepas tu, ayat nombor 18, ketika Nabi Sulaiman dia berjalan ke satu tempat, bawa tentera-tentera dia ni, ayat nombor 18 menceritakan tentang semut tadi. Inilah menjadi sumber nama surah tu. Dalam kalau kita tengok nota di skrin tuan-tuan dan perempuan tu, pada ayat nombor 18 tu, saya telah bulatkan 2 perkataan An-Namlu kat situ. Tapi kita jumpa semut tu ada 3 sebenarnya. Pertama Namli, Namlatun, Namlu. Okey, kita tengok. Hatta, hingga. Hingga tu merujuk kepada Sulaiman, dia dengan tentera-tentera dia pergi berjalan. Sehinggalah idza atau ala wadin namli, apabila mereka sampai ke wadi An-Namli, iaitu satu lembah tempat banyak semut. Qalat, telah berkatalah namlatun, seekor semut. Sebab tu seekor semut namlatun. Banyak semut namlu. Jadi kat Quran terjemahan kita tu, kita kena tulis bukan semut saja, tapi semut-semut. Betul ke semut-semut? Ke semut tu sudah merujuk kepada banyak? Wallahu ta'alam. Tapi An-Namlu ingat, dia bukan satu semut. Bukan seekor semut, tapi banyak semut. Kalau kita baca yang ni, kita jumpa. Qalat namlatun. Berkatalah seekor semut. Seekor semut yang bertina. Dia kata apa? Tengok ayat ni. Ayat ni semut tu kata, macam mana dia boleh kata? Allah lah yang buat semut tu berkata. Dia kata apa? Ya ayyuhan namlu. Ini betul tuan-puan ya. Memang semut tu dia cakap macam tu. Dia kata, dia panggil. Wahai. Dia kata. Wahai. Ayyuha. Ayyuha ni bentuk. Ambil perhatian kamu semua. Wahai semut-semut. Ambil perhatian. Itu dia panggil panggilan kan. Wahai seluruh semut dia kata. Namlu tu semut-semut yang banyak. Dia perintahkan apa? Seekor semut ni. Queen tu. Semut yang betina ni. Dia perintahkan. Dia kata apa? Udkhulu masakinakum. Masuklah kamu semua ke dalam tempat-tempat tinggal kamu semua. Kat mana? Kat sarang-sarang dia. Kenapa dia suruh masuk? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Supaya Sulaiman dengan tentera dia tak pijak dan membinasakan kamu. Sedangkan sebenarnya Sulaiman dengan tentera dia, mereka tak sedar pun kamu semua ada dekat sini. Okey, jelas? Okey. Soalan dia adalah, kenapa semut itu Allah Ta'ala tak namakan dia surah Namlatun? Kenapa Allah namakan dia surah Namlu, surah semut-semut? Kita pun sebenarnya dah tahu, kita sedia maklum. Semut ni, dia tidak boleh hidup berseorangan. Pernah tak kita jumpa semut satu? Biasa kita akan jumpa semut ramai kan? Banyak kan? Itulah semut. Dia memang hidup dalam berkelompok.
kita belajar kat sini, mukjizat Quran ni kan. Sampaikan nama surah pun, Allah tak letak dia surah seekor semut. Kalau surah seekor semut, surah Namlatun. Tapi kenapa surah namakan dia surah Namlu? Nak menunjukkan bahawa semut ni dia memang hidup secara berkelompok. Tuan kajilah semut tu. Lepas tu tuan kaji tentang Queen, pemaisuri semut tu. Jelas tak kat situ? Jelas. Tetapi, ada surah Allah sebut seekor binatang tu. Allah sebut dia seekor. Surah apa? Al-Baqarah kan? Suratul Baqarah. Surah seekor lembu betina. Kenapa Allah tak sebut Al-Baqar? Al-Baqar ni lembu-lembu. Tapi kenapa Allah sebut surah tu surah seekor lembu? Dari sudut haiwan, lembu ni dia tidaklah perlu hidup berkelompok, dia boleh je seorang-seorang. Beza dengan semut. Sebab itu diletakkan, kita belajar. Pada nama surah pun dah berikan kita maksud. Macam kita belajar An-Nur tadi kan. Okay. Jadi itulah jawapan dia. Kenapa surah semut-semut ini tak digunakan surah Namlatun tapi kerana surah semut-semut? Kerana itulah habitat, itulah kehidupan semut yang hidup secara berkelompok. Dia berbeza dengan lembu. Lembu ni kalau dia seorang-seorang pun tak apa. Seorang-seorang, seekor pun tak apa. Dia tak macam semut. Baik. Daripada ayat nombor 18 ni, apa yang dapat kita belajar daripada nama surah semut tu? Kalau kita dapat belajar dekat surah semut ni, kalau kita belajar daripada surah semut ni, kita dapat belajar tentang macam mana semut tu dia boleh arahkan semut-semut yang lain. Jadi secara tak langsung memang kita tahu semut ni dah dia kecil kan. Tapi walaupun mereka kecil, mereka ada tamadun dia sendiri. Mereka ada grup dia sendiri. Kan? Macam mana semut ni dia boleh tahu tentang nanti kena pijak sebagainya. Itulah hidayah yang Allah beri kepada semut. Allah Ta'ala yang telah aturkan semutnya macam ni. Akan ada satu semut yang ingatkan, ada satu lagi semut yang bawa barang dia. Lepas tu kena nak gali lagi nama surah ni, kita kena pergi belajar sains pula. Sebab Allah Ta'ala, sebab nama surah ni, dia tidak akan diletak kalau nama itu cikai-cikai. Nama tu macam tak ada faedah, tak ada. Daripada nama tu, kita kena gali lagi. Kenapa dengan semut ni? Kenapa dengan semut ni? Okay? Secara tidak langsung, daripada kisah semut tadi 18 ni, kan, mereka cakap, semut tu kecil je. Dia cakap, masuk ke sarang kamu. Nanti korang kena pijak dengan Sulaiman dengan tentera dia. Ayat nombor 19, kan? Ayat nombor 19 ni, Nabi Allah Sulaiman dengar tak? Nabi Allah Sulaiman dengar. Kita baca ayat nombor 19 dulu. Sampai Nabi Allah Sulaiman, dia tersenyum. Allah Ta'ala kata, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka tersenyum sambil ketawa sebenarnya Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu. Jadi, ingat. Macam mana Nabi Allah Sulaiman dia boleh dengar? Maknanya ia dapat dari mukjizat dari Allah. Macam mana semut ni tadi, dia boleh berfikir macam tahap setarah macam tu? Kerana ia dapat dari Allah. Allah lah yang telah mengaturkan kehidupan semutnya macam tu. Oleh kerana cerita semut yang kecil ini, yang ada tamadun, yang ada peraturan ini, kan, walaupun dia kecil, sumber itu datangnya daripada Allah yang aturkan. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim, walaupun binatang tu kecil je, dia boleh dengar kata-kata binatang semut tu, kan? Maka para ulama mengatakan tema surah An-Naml ini
dia adalah tema yang seruan supaya berimanlah dan jadilah orang yang bersyukur kepada Allah dengan kita melihat tanda-tanda Allah tu berkuasa. Tanda-tanda Allah tu berkuasa macam mana? Daripada kisah semut yang kecil tadi tu. Lepas tu daripada Ibrahim yang besar manusia tadi, Allah bagi dia kekuatan, Allah bagi dia mukjizat, dia boleh dengar suara yang halus daripada semut. Dia boleh berkata-kata. Jadi daripada kisah Ibrahim yang boleh dengar pasal semut tadi yang kecil tadi, lepas tu semut tadi yang bijak, yang teratur hidup dia tadi, itu menunjukkan bahawa yang jadikan semua itu adalah Allah. Jadi kalau yang jadikan semua itu Allah, maka Allah dia berkuasa. Apabila Allah tu berkuasa, maka kenalah pergi menyembah Allah yang satu. Dalam masa yang sama, kena ada sifat syukur kepada Allah. Sifat syukur kepada Allah itulah ada pada karakter Ibrahim ini, dikaitkan dengan kisah lepas dia dengar semut tadi. Lepas dia boleh dengar cakap semut tadi itu, dia terus berdoa. Tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Ni dia panggil doa orang yang bersyukur. Tuan-tuan nak jadi orang yang bersyukur, baca doa ini. Bermula daripada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Baca ayat ni. Ni. Kalau kita baca, sebab macam mana Sulaiman boleh dengar? Tentulah Allah yang bagi dia mukjizat pada dia. Dan ketika dia doa, ini penting. Dekat ayat Rabbi. Kenapa Ibrahim dia mulakan doa dia dengan Rabbi? Maknanya Nabi Ibrahim mengakui. Dia mengakui. Betul dia kata, Ya Rabbku, ilhamkan kepada aku supaya aku tetap selalu mensyukuri nikmat yang engkau telah beri kepada aku dan kepada ibu bapaku. Kenapa terus dia doa minta syukur? Kenapa dia doa terus untuk jadi orang bersyukur? Kerana Allah telah beri kepadanya mukjizat. Dia boleh mendengar suara semut tadi. Dan Nabi Allah Ibrahim, dia mengakui bahawasanya dia boleh mendengar suara semut tadi, ia adalah dari Allah. Sebab tu dia mulakan dengan Rabbi, ya Tuhanku. Lepas tu dalam setiap doa dia tu, dia mengkaitkan tentang Allah. Dia kata nikmat yang kau beri kepada aku, nikmat yang kau telah beri kepada ibu bapaku. Lepas tu dia bergantung harap kepada Allah. Gantung harap kepada Allah apa? Dia kata wa an a'mala salihan tarda, supaya aku ni tetap melakukan amal soleh yang engkau redha. Dia kaitkan dengan Allah juga redha. Lepas tu dia minta kepada Allah apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh dengan rahmat-Mu. Jadi daripada cerita semut yang kecil tadi, yang dia bijak tadi tu, ada leader dia, teratur hidup dia. Macam mana dia boleh buat macam tu? Ia adalah berkaitan dengan Allah. Lepas tu ada manusia yang besar, boleh dengar suara semut, iaitu Sulaiman. Allah juga yang beri dia mukjizat. Dan Nabi Allah Sulaiman mengakui itu adalah pemberian dari Allah. Lepas tu diminta jadi orang yang bersyukur. Oleh sebab itu, tema surah An-Namli tadi, inilah tema dia. Tema dia adalah seruan kepada beriman dan bersyukur kepada Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Beriman dan bersyukur ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah daripada kisah surah semut. Apabila sebut kisah semut, nanti dia akan kaitkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Sebab ayat dia datang selepas semut itu berkata kisah Sulaiman. Baik, kita terus dengan suratul Qasas. Satu lagi surah. Kita akan tamatkan dengan suratul Qasas. Apa makna Al-Qasas? Al-Qasas bermakna kisah-kisah ataupun cerita-cerita. Nama lain bagi surah Al-Qasas tak ada. Dia memang nama Al-Qasas. Kenapa
Ada apa pada nama Al-Qasas, cerita-cerita? Mari kita tengok. Sebab apa surah tu dinamakan cerita-cerita? Kerana dalam surah Al-Kerana terdapat pelbagai kisah Nabi Allah Musa daripada bermula dari, tolong betulkan, bukan dua dari. Bermula dari dia dilahirkan sampailah dia jadi Nabi, sampailah dia bertemu dengan Firaun dengan Qarun. Maksudnya dia berdakwah kepada Firaun dan juga kepada Qarun. Jadi surah tu namanya surah kisah-kisah. Jadi kita dah tahu terjemahan dia surah kisah-kisah. Okey. Kenapa dengan kisah-kisah ini? Oh, dinamakan kisah-kisah kerana ada banyak cerita tentang kisah Nabi Musa. Pasal kisah banyak cerita pasal kisah Nabi Musa, ceritanya banyak. Kenapa? Bermula daripada mak dia lahirkan dia, sampailah dia jadi Nabi, sampailah dia berdakwah kepada Firaun, sampailah dia sendiri bertemu dengan Qarun. Itulah nama Al-Qasas. Jadi untuk lebih menampakkan banyaknya cerita pasal Musa ni, tengok carta ini. Okey, kita tengok dulu. Saya terlupa. Tengok dulu sumber surah tu. Okey, ayat 25. Okey, jumpa tak perkataan Al-Qasas? Daripada ayat 25, ayat 25 ni pasal Nabi Allah Musa. Dalam ayat 25 ni, kisah Musa, dia cerita semula apa yang berlaku kepada dia sampailah dia sampai dekat Madian. Ini cerita ayat nombor 26. Tengok dulu perkataan Al-Qasas. Okay, kita tengok Allah Ta'ala cerita apa. Terjemahan. Ini cerita dia panjang. Sampailah Nabi Allah Musa ni, dia dijemput oleh salah seorang dua perempuan yang Nabi Musa tolong dua perempuan ni bagi tenakkan mereka ini minuman. Yang perempuan ni sebenarnya dia ada seorang bapa yang tua, tapi bapa tua dia duduk kat rumah. Jadi dua perempuan ni lah yang mengembala, yang bagikan minuman tenakkan dia. Tetapi waktu nak beri tenakkan tu ada lelaki yang lain. Jadi Musa pun tolong dia. Lepas tu perempuan tu datang sambil malu-malu. Ni kita boleh belajar tentang perempuan. Kalau kita nak belajar tentang ikon perempuan dalam Quran, salah satu kisah kita kena ambil kisah ni. Dia jumpa Musa malu-malu. Tapi beza perempuan zaman sekarang kan. Kalau jumpa orang lelaki, ya Allah, beza sangat. Tapi ketika dia jumpa Musa, Allah Ta'ala cerita apa? Tamshi ala istihya. Dia datang jumpa Musa tu dengan malu-malu. Tapi zaman sekarang ni, perempuan kadang-kadang dah lain macam dah. Dah hilang sifat malu. Macam mana malu? Tu yang buat kat TikTok joget-joget tu, malu tak? Ya Allah, tak malu ke? Berbeza dengan karakter orang-orang dulu dalam Quran. Kalau zaman sekarang jumpa lelaki kan, sekarang nak jumpa lelaki, jumpa temu lelaki, ya Allah, sampai berdada berjalan. Lelaki pula terpaksa ke tepi berjalan. Umpan zaman sekarang. Tapi zaman dulu jumpa malu-malu, tersipu-sipu jumpa dengan Musa. Dia cakap apa? Bapa aku jemput engkau, nak balas budi engkau kerana beri minum binatang ternakan kami. Maka Musa pergilah. Maka ketika Musa datang, dia jumpa dekat bapa dia. Cuma bapa perempuan ini sebenarnya kita tak boleh nak kata muktamad dia Nabi Syuaib. Walaupun kebanyakan tafsir kata dia Nabi Syuaib, wallahu ta'ala alam. Sebab Allah tidak sebut lelaki tu siapa. Bapa kepada dua perempuan tu siapa, wallahu ta'ala alam. Tapi kebanyakan ulama kata Nabi Syuaib. Jadi ketika dia sampai, dia pun buat apa? Wa qassa 'alaihil qasas. Tu jadi nama surah. Wa qassa 'alaihil qasas. Qala la takhaf, najauta minal qaumil zalimin. Maka Musa datang dan dia ceritalah kisah kejadian yang berlaku tentang diri dia. Lepas tu orang tua tu kata, tak apa, jangan takut. Engkau dah selamat dah duduk kat sini. Sebab dia jauh daripada Mesir. Jadi daripada kisah Musa cerita tu,
Maknanya banyaklah cerita yang dia cerita dekat lelaki tua tu. Jadilah nama surah Al-Qasas. Okey, nak tahu cerita dia apa? Kita tengok carta ni. Kita nak habis dah. Okey, tengok ya. Okey. Musa ni kalau kita baca dekat suratul Qasas, inilah cerita dia yang ada. Ini kisah Musa dalam suratul Qasas. Cerita macam mana mak dia letakkan dia dalam satu peti dalam tabut, letak dalam dekat sungai Nil, sampailah peti itu sampai ke dalam istana. Firaun jumpa dengan isteri dia tu kan. Lepas tu dia pun membesarlah dalam istana Firaun. Akhirnya umurnya matang dan berlaku peristiwa dia tumbuk seorang lelaki sampai mati lelaki tu. Lepas dikisah dia ditumbuk atau tumbuk lelaki tu mati, iaitu kaum Firaun tadi, maka telah heboh, maka Nabi Musa nak ditangkap. Tapi Nabi Musa ini ada orang pesan dekat dia, kau pergi larikan diri. Maka Nabi Musa pun melarikan diri ke Madian. Masa dekat Madian ni kisah yang tadi tu. Kisah yang dia tolong dua perempuan tadi, perempuan tu ajak dia balik rumah sebab bapak dia jemput datang nak balas budi dia. Lepas tu dekat sini yang Nabi Musa tu cerita apa yang berlaku kepada dia tu. Tak lama kemudian tu, lepas 10 tahun dia duduk kat Madian tu, barulah dia balik bawa isteri dia yang dia kahwin tu. Waktu on the way dia balik tu yang dia nampak cahaya api dekat Gunung Tursina. Lepas tu dia pendakwah kepada Musa, kepada Firaun dan juga ada dengan Harun. Jadi inilah kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Qasas, cerita pasal Nabi Musa. Bahkan ada ulama mereka menamakan surah Qasas itu dengan surah Musa. Wallahu ta'ala alam. Sebab kisah Musa. Tapi daripada kita baca ayat sumber penamaan, sumber kepada penamaan surah tadi kan, kita jumpa Al-Qasas ni sebenarnya pada cerita Nabi Allah Musa ketika dia cerita kepada lelaki tua tu. Kepada bapa, kepada perempuan tersebut. Cuma bapa dia tu siapa? Sebenarnya tidak ada jawapan yang muktamad. Adakah dia Nabi Syuaib? Wallahu ta'ala alam. Sebab Allah tidak sebutkan saya jelas. Lelaki tu siapa? Tapi kebanyakan kata Syuaib lah. Wallahu ta'ala. Okey, daripada nama surah tadi, Al-Qasas kan, ada kaitan dengan Nabi Musa. Nabi Musa terselamat. Terselamat apa? Yang dia duduk kat istana, dia tidak dibunuh, membesar dalam istana. Lepas tu dia melarikan diri, selamat dia daripada dia dibunuh. Betul tak? Lepas tu dia cerita kisah tu pada lelaki tadi. Jadi daripada surah Al-Qasas ni, cerita tadi tu, maka apa tema sebenarnya surah Al-Qasas ni? Maka para ulama mengatakan bahawa tema surah Al-Qasas ini, dia masih lagi tema untuk menyeru, mengesakan Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ini di tangannya ada kuasa. Segala hukuman, segala takdir, segala ketentuan, segala pentadbiran di dunia akhirat ada pada Allah. Macam mana kita nak mantapkan tema ini? Itu yang kita kena belajar sinopsis surah Al-Qasas pada kisah Musa. Ya tuan-tuan, kalau bukan kerana Allah yang suruh mak Musa tadi letak Musa dalam peti daripada dia kecil, tentu Musa dah dibunuh. Kan? Sebab mereka zaman itu memang zaman nak bunuh bayi-bayi lelaki. Tapi kenapa boleh selamat lalu dekat Sungai Nil, duduk dekat istana, boleh membesar dekat istana. Lepas tu kisah dia selamat sebagainya, maka inilah datang kepada segala ketentuan, ketetapan berlaku dalam hidup ini, ia berada di tangan Allah. Jadi kalau semua itu berada di tangan Allah, maka Allah tu perlu dibuat apa? Allah Ta'ala itu dia perlu diesakan. Jadi daripada kisah Musa itu memaparkan tentang ketentuan, pentadbiran, pengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah tentang surah Al-Qasas. Kita masuk kepada surah Al-Ankabut. Tapi surah Al-Ankabut saya belum beri nota kan. Nota pun insya-Allah saya masih lagi mengedit dia tentang surah Al-Ankabut. Jelas ya?
Okey. Ini bermakna kalau kita dah belajar nama surah tadi, tindakan selanjutnya kita kena gali lagi. Kena belajar lagi. Kalau surah Al-Qasas tadi, memang kita kena gali banyak lagi faham tentang kisah Musa tadi. Sebab nama Al-Qasas tadi tu, kisah-kisah tadi, dia sangat berkait rapat dengan kisah Musa. Sebab Musa cerita kan kisah-kisah. Ketika mana kita belajar surah An-Naml tadi, kita kena menggali lagi tentang semut tadi. Ketika mana kita belajar surah Asy-Syu'ara tadi, pasal penyair-penyair, dan juga sampailah kepada surah Al-Furqan. Jadi dekat surah Al-Ankabut ni, apa makna Al-Ankabut? Surah labah. Al-Ankabut. Labah-labah. Okay. InsyaAllah nota tu saya akan beri, tapi saya sebut ringkas je. Sebab kita ada waktu lagi sedikit. Lepas tu baru saya buka soalan sekejap lagi. Supaya kita memang nak lajukan sikit belajar nama ni, sebab kita nak kejar belajar tadabbur ayat-ayat insya-Allah. Tahun ni juga, kalau Allah berikan kita keizinan, kita akan habiskan nama surah ni, kita akan belajar. Okey. Ankabut, dia adalah labah-labah. Tuan-tuan cari nanti, ni kerja rumah juga untuk tuan dan perempuan. Kenapa dengan labah-labah tu? Kenapa dengan labah-labah? Ada apa labah-labah ni? Kalau kita baca semut tadi kan, semut tadi dia dikaitkan dengan binatang yang Allah Ta'ala, binatang kecil tadi tu dia dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Maka pada labah-labah ni dia tengok pada sudut apa? Labah-labah tu memanglah Allah yang ciptakan labah-labah. Tapi kenapa surah ini dinamakan dengan surah labah-labah? Maknanya kita kena cari dulu tentang ayat yang ada sebut tentang Al-Ankabut. Kena cari ayat tu dulu. Cari ayat pasal Al-Ankabut. Pasal Al-Ankabut, pasal labah-labah, dan nanti kita akan jumpa pasal labah-labah tu dikaitkan dengan sarang dia. Dikaitkan dengan sarang labah-labah tu. InsyaAllah nanti kita belajar lagi pada kelas akan datang tentang bermula surah labah-labah. Nanti kita akan sambung surah nombor 29 labah-labah. Lepas tu kita akan masuk surah Rum, surah nombor 30. Lepas tu kita akan masuk surah Luqman. Lepas tu kita akan masuk surah Sajadah. Ni pendek-pendeknya ni. Mungkin kita boleh masuk juga surah Al-Ahzab. Tapi tuan-tuan baca dulu. Minggu depan kita akan sambung. Surat Al-Ankabut. Jadi saya bagikan tuan-tuan permulaan di Al-Ankabut ni, dia adalah pasal labah-labah. Okay, kenapa dengan labah-labah tu? Jadi kita kena cari ayat yang menyebut tentang labah-labah tu. Yang kalau kita sebut tentang labah-labah, spider ni, dia ada kaitan dengan sarang dia. Kenapa dengan sarang dia tu? Tuan-tuan kena baca ayat dia. Nanti kita semua akan bahas dia pada kuliah yang akan datang. Hari Sabtu, minggu hadapan, kita ada satu lagi pertemuan. Kalau ada kelas lah. Lepas tu kita dah masuk minggu bukan Ramadan. Jadi untuk ada apa persoalan ke? Soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Betul ke surah Asy-Syu'ara dikenali juga dengan surah Musa? Okey, dia wallahu ta'ala alam, surah Musa sebenarnya dia, para ulama menyebut dia dikaitkan dengan surah Toha. Kalau surah Toha, dia dikaitkan dengan surah Musa. Lepas tu pula surah Al-Qasas. Kalau surah Syu'ara tu, wallahu alam, setakat ni saya tak jumpa lagi catatan penulisan daripada ulama dia kata Asy-Syu'ara tu juga dengan surah Musa, tak. Tapi kalau surah Musa dia dikaitkan dengan surah Toha. Kalau surah Toha dikaitkan dengan surah Musa, dan surah Al-Qasas pun ada para ulama kata dia sebenarnya surah Musa juga sebab dia cerita tentang kisah-kisah Musa.
Wallahu ta'ala. Lepas tu, okey, tak ada dah. Lepas tu, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ustaz, tak lama lagi kita akan buat tadabbur ya. Ya, kita Alhamdulillah. kejar, kita cuba lajukan sikit nama surah ni. Tapi taklah laju sangat. Ya, ya. Tapi kita akan pergi kepada tadabbur ayat by ayat. InsyaAllah. Kalau kita beristiqamah, kita dapat buat cepat. Ustaz, satu soalan saya nak tanya. Aha. Pasal yang Nabi Musa tu, kan ada dalam satu surah tu yang dia mengatakan dia tengok keadaan di langit, dia tengok bulan, bintang, matahari, lepas tu dia macam beranggapan mengatakan mungkin itu adalah Tuhan dia. Ada kan Ustaz dalam Okey. betul kan? Ya, betul. Tapi persoalan saya, sebelum soalannya, tu kan kita sudah ada agama daripada Nabi Ibrahim. Maknanya sudah ada syariat daripada agama Nabi Ibrahim. Jadi masa time Nabi Musa tu, kenapa dia masih macam tertanya-tanya siapa Tuhan dia? Okey. Sebenarnya bukan Nabi Musa yang nampak pokok bintang tu. Sebenarnya Nabi Ibrahim. Oh, itu Nabi Ibrahim. Ya. Okay. Itu sebenarnya adalah Nabi Ibrahim. Baik. Jadi tak timbullah persoalan pasal Nabi Musa tu. Dia sebenarnya ada Nabi Ibrahim. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada soalan lain? Saya tengah cari yang Ibrahim tu. Surah. Ada ayat yang Ibrahim tu dia cakap tentang dia nampak bulan kan, dia tengok tenggelam, malam hilang semua tu kan. Ada. Yeah. Tapi itu pasal Nabi Ibrahim. Okey. Pasal Nabi Ibrahim. Oh, itu bukan Baik. Nabi Musa ya, bukan Nabi Musa yang bertanya. Bukan Musa. Nabi Ibrahim. Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti, lebih kurang ada 5 minit lagi sebelum azan Asar. Jadi kalau tak ada, dipersilakan semua ya untuk mengikuti kelas sinopsis ya, untuk membantu kita melengkapkan maklumat kita tentang nama-nama surah. Tuan-tuan yang belajar nama surah ni satu bonus lah kalau tuan-tuan belajar sinopsis. Sebab dekat slot sinopsis, saya tak terangkan nama surah. Saya tak detailkan nama surah. Macam surah An-Nur contohnya pun memang kita tak sebut. Macam mana datangnya nama surah An-Nur, kita ulas panjang tak, kita tak sebut. Sebab kita fokus. Belajar ni kena macam tu. Jadi kita sebut hanya pada sinopsis sahaja. Jadi kalau tuan-tuan dah belajar nama surah, tetap ikutlah sinopsis. Sebab dia membantu, dia bagi bonus pada tuan-tuan perempuan sebab tuan-tuan dan perempuan dah dapat gambaran awal pada nama surah, dah tahu sedikit tema surah, lepas tu nak tahu ayat saja. Jadi sangat membantulah. Moga-moga kita semua dapat kita semua berada dalam Allah rahmat kita. Kita hidup kita dengan Al-Quran. Allah memberkati hidup kita. Kita sentiasa mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada petang ini dinilai sebagai salah satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, kepada Nia Academy kerana menyediakan ruang untuk kita sama-sama belajar Al-Quran. Tambah-tambah pula kita berada pada bulan Al-Quran. Jadi kita teruskan belajar, konsisten, istiqamah. Mohon Allah Ta'ala bantu kita untuk kita dekat dengan Al-Quran. Siapa yang hati dia memang nak belajar Quran, dia sungguh-sungguh nak belajar, nanti Allah akan buka dia senang nak faham. Allah Ta'ala akan buka dia banyak lagi kefahaman dia. Sebab itu kena ada hati yang ada azam yang kuat, ada niat yang betul, Allah akan berikan kita banyak ilmu dia yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan insya-Allah ada kelas lagi ya. Kita okey, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik. Saya undur diri dulu ya, Tin ya. Baik Ustaz.